Assalamualaikum dan salam hormat. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 24 Januari bersama saya Muhammad Azizur Rahim. Sarawak terus catatkan 2 lagi kes kematian akibat COVID-19 semalam. Ia membabitkan pesakit di Hospital Sibu. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan pertambahan kes kematian itu menjadikan jumlah kumulatif kes kematian disebabkan COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 26 kes. Kes kematian ke-25 membabitkan kes ke-2947 iaitu wanita berusia 35 tahun yang mempunyai komorbid seperti penyakit darah tinggi dan obesiti. Manakala kes kematian ke-26 membabitkan kes ke-1892 iaitu lelaki berusia 74 tahun dari kluster Pasai. JPBN turut memaklumkan terdapat 193 kes baharu positif COVID-19 dikesan di Sarawak dengan Sibu 138 kes, Miri 12, Bintulu 10, Kuching dan Dalat 9 kes, Kapit 5, Sebau 4, Kenawit 2, Selangau 2, Baut dan Limbang masing-masing 1 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat kepada 3,124 kes. Dalam pada itu, kenyataan itu turut memaklumkan daerah Bintulu telah bertukar status daripada status kuning kepada jingga setelah mencatatkan sebanyak 29 kes dalam tempoh 14 hari yang lepas. Ini menjadikan 3 daerah di Sarawak berstatus jingga iaitu daerah Sebauh dan daerah Dalat dengan 62 kes jangkitan tempatan dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Daerah Baut pula telah bertukar status daripada status hijau kepada status kuning setelah 1 kes baru dilaporkan di daerah ini menjadikan sejumlah 1 kes jangkitan tempatan yang dilaporkan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Ini menjadikan sebanyak 18 daerah di negeri ini berstatus kuning. Daerah Kuching, Sibu, Miri, Beluru dan Kenawit kekal berstatus merah dengan sejumlah 1,512 kes jangkitan tempatan dilaporkan di 5 buah daerah itu dalam tempoh 14 hari yang lepas. Manakala 14 daerah lain kekal berstatus hijau. Dalam pada itu, mana-mana individu yang menunjukkan tanda-tanda dan gejala jangkitan COVID-19 termasuk sakit tekak dan hilang deria rasa serta bau digesa untuk terus kekal duduk di rumah masing-masing. Usaha ini penting bagi memutuskan rantaian virus berkenaan. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak Dr. Chin Zin Hing berkata, ini terutama sekali bagi yang tidak pergi mendapatkan rawatan bagi mengelak mereka menjadi punca jangkitan COVID-19 kepada orang lain. Dalam kenyataan medianya, beliau menyeru individu-individu berkenaan supaya tidak bersikap mementingkan diri sendiri serta perlu bersikap peduli terhadap kesejahteraan ahli keluarga serta rakan-rakan masing-masing. Antara langkah yang perlu diambil bagi mereka yang bergejala adalah mengamalkan penjarakan fizikal pada setiap masa dengan orang lain di sekeliling, duduk di rumah selain mengasingkan diri di dalam sebuah bilik berasingan. Mereka juga perlu segera berjumpa doktor dengan mengikuti semua nasihat kesihatan sepanjang perjalanan ke klinik. Tegas Dr. Chin lagi, mereka hanya boleh keluar rumah jika perlu berjumpa doktor atau dipanggil untuk menjalani ujian swab oleh pejabat kesihatan bahagian. Mereka yang bergejala juga dinasihatkan untuk tidak pergi ke tempat kerja, menghadiri sebarang perjumpaan, bersemuka di tempat awam, terutama semasa musim perayaan. Menurut Dr. Chin, kes-kes tertinggi yang menunjukkan punca jangkitan COVID-19 merebak dalam komuniti, kebanyakannya disebabkan oleh golongan yang bekerja dalam komuniti. Katanya masih terdapat kes-kes berpunca daripada rakan sekerja yang saling menjangkiti rakan lain sama ada semasa di tempat kerja atau melalui perjumpaan sosial mereka. Inisiatif Kerajaan Negeri menyalurkan dana sejumlah RM30 juta untuk membantu anak Sarawak membayar baki pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN akan beri manfaat kepada 9,634 peminjam. Menteri Muda Pendidikan, Sains dan Penyelidikan Teknologi Dr. Anwar Rapai berkata Kerajaan Negeri akan membayar 30% baki pinjaman pelajar anak Sarawak dengan syarat pembayaran pinjaman balik mereka sudah mencecah 30%.
Dr. Anwar Rapai menjelaskan inisiatif ini bukan untuk membantu melangsaikan terus hutang peminjam tetapi merupakan pendekatan dalam menggalakkan mereka berusaha membayar hutang mereka terlebih dahulu sebelum layak mendapat bantuan ini. Katanya data diperoleh daripada kedua-dua badan itu merekodkan 13,349 peminjam PTPTN dan Yayasan Sarawak layak mendapat bantuan pembayaran pinjaman pendidikan ini. Kelayakan ini berdasarkan rekod pembayaran balik pinjaman mereka yang sudah pun melebihi 30% dari jumlah pinjaman pendidikan mereka. Dedahnya pelajar yang layak tidak perlu membuat sebarang permohonan formal kerana pinjaman mereka akan dipotong secara automatik oleh pihak PTPTN dan Yayasan Sarawak. Dana 30 juta itu akan disalurkan kepada PTPTN manakala Yayasan Sarawak akan menggunakan dana mereka sendiri untuk melaksanakan inisiatif ini. PTPTN akan memaklumkan bahawa mereka mendapat benefits ini 30% ini daripada kerajaan negeri dan akan memaklumkan kepada peminjam ini berapa yang telah dibayar melalui 30% ini. Katanya setakat ini, seramai lebih 56,000 anak Sarawak merupakan peminjam PTPTN. Jelasnya formula pembayaran 30% baki pinjaman ini akan diteruskan dan sesiapa saja anak Sarawak yang telah mencapai tahap pembayaran balik 30% akan layak dibantu dalam inisiatif ini. Setakat ini, negeri Sarawak merupakan kerajaan negeri pertama di Malaysia yang melaksanakan inisiatif membantu pelajar mengurangkan beban hutang pendidikan mereka. Dr. Anwar ditemu bual oleh media melalui aplikasi Zoom. Inisiatif pembayaran baki pinjaman pendidikan ini diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg selepas majlis penyerahan 2 buah bas sumbangan kerajaan negeri itu kepada Politeknik Mukah dan Politeknik Metro Betong di pekarangan Wisma Bapa Malaysia 18 Januari lepas. Lanjutan pakej bantuan khas Sarawak Kusayang BKSS 5.0 jadi bukti keprihatinan kerajaan negeri memahami denyut nadi rakyat ketika mengharungi persekitaran ekonomi yang mencabar susulan COVID-19 dan bencana banjir yang berlaku baru-baru ini. Pakej bantuan yang disediakan itu bakal dinikmati rakyat di semua peringkat khususnya untuk mengurangkan beban golongan yang memerlukan. Kita berharap selepas ini ada lagi bantuan-bantuan lah yang akan diberi kepada rakyat kita terutamanya yang berpendapatan rendah ini supaya dapat membantu mereka di dalam mengatasi masa yang sulit ini. Ini merupakan satu bantuan yang meringankanlah beban rakyat khususnya yang berpendapatan rendah yang terjejaslah dengan pandemik COVID-19 ini. Kami sangat berterima kasih kepada kerajaan negeri kerana memberi peruntukan ataupun subsidi untuk para peniaga kecilan-kecilan seperti kamilah. Walaupun sedikit tapi dapat membantu meringankan beban para peniaga. Ia merangkumi semua warga negara Sarawak. Dia tak ada orang yang left behind lah. Terutamanya diskaun kepada utility elektrik dan bil air amat membantu sedikit sebanyak. Khamis selepas Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg mengumumkan BKSS 5.0 dengan peruntukan berjumlah 405 juta ringgit. Pakej bantuan itu dilaksanakan melalui 11 langkah utama, antaranya pemberian diskaun bil elektrik dan air, diskaun 50% sewa pasar dan gerai, pengecualian bayaran permit dan lesen perniagaan dan penangguhan pembayaran skim pinjaman industri kecil dan sedana selama 6 bulan. Pembangunan menerusi program transformasi luar bandar RTP di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Sari Lawas terus berkembang positif. Menyatakan perkara itu Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan dalam lawatan kerjanya di kawasan itu yakin projek-projek tersebut akan beri manfaat besar buat penduduk. Datuk Amar Awang Tengah ketika sesi lawatan tersebut berkesempatan untuk melawat projek Baik Pulih dan Bina Surau, projek Naik Taraf dan Bina Dewan serta projek Bina Gelanggang Futsal. Dalam pada itu, beliau memaklumkan bahawa penduduk lawas boleh mendapatkan perkhidmatan jabatan tanah dan servis secara terus. Beliau yang juga Adun Bukit Sari menjelaskan pembukaan cawangan tersebut bakal memudahkan urusan penduduk yang mengalami kesukaran untuk bergerak ke limbang ekoran pandemik COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Saya telah pun minta Jabatan Tanah dan Servis untuk mengadakan cawangan dia di sini
dan lebih-lebih lagi untuk kemudahan masyarakat di Laos ini dalam tempoh MCO ini, dan bukan saja untuk tempoh MCO ini, saya berharap ia akan berterusan. Perkembangan berkaitan. Projek RTP yang diperkenalkan sejak 2016 telah banyak mengubah lanskap pembangunan yang lebih baik di kawasan Dun Bukit Kota. Ini meliputi pembinaan kemudahan asas dan kemudahan awam seperti dewan, gelanggang futsal, surau termasuklah jalan raya. Menteri Muda Permodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah yang juga Adun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail menyifatkan RTP berupaya memenuhi aspirasi rakyat yang menginginkan pembangunan yang terancang di setiap kawasan mereka. Bagaimanapun, beliau tidak menafikan terdapat cabaran di Dun Bukit Kota. Kawasan agak besar juga Dun Bukit Kota, meliputi lebih kurang 60 buah kampung. Jadi ia mengambil masa yang agak lama juga untuk menyiapkan kemudahan seperti ini. Dan saya jangkakan dalam tempoh 5 tahun akan datang ini, insya-Allah semua akan dapat menikmatilah kemudahan guna asas, termasuk jalan semen rumah ke rumah dan sebagainya lah. Beliau menyatakan perkara itu selepas membuat tinjauan projek RTP di Limbang. Antaranya projek pembinaan dewan di Kampung Telahak, Ulak, Mengatai dan Buang Abai serta pembinaan gelanggang futsal di Kampung Binjai, Limbang. Paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak. Isi masa hujung minggu anda dengan aktiviti bermanfaat di rumah. Elak keluar jika tiada urusan penting. Bersama kita cegah penularan COVID-19. Sayangi diri dan keluarga anda. Saya Muhammad Azizur Rahim. Assalamualaikum dan salam hormat.